lurus. Allah dah jadikan cahaya bergerak lurus. Okey, situasi 2. Jika cahaya tidak dapat dipantulkan, adakah kita dapat melihat wajah kita pada cermin? Tak. Sebab itulah penting cahaya boleh dipantulkan. Situasi ketiga. Jika cahaya tidak dapat dibiaskan, adakah kanta tangan dapat membesarkan image objek? Tak. Okey. Tadi lupa cikgu nak bagi tahu pembiasan tadi tu, kanta pembesar pun dia pakai prinsip pembiasan cahaya. Bila kita letak kanta pembesar dekat objek yang kecil, yang kita nampak adalah objek tu membesar. Itu pembiasan cahaya. Macam tadi lah eksperimen tadi tu. Bila kita halang cahaya tu dengan botol air, cahaya yang dekat skrin, dekat belakang tu dia jadi besar kan. Itu konsep pembiasan cahaya. Okay, jadi awak kena tahu. Awak kena tahu 3 sifat cahaya. Ini adalah 3 sifat cahaya yang kita belajar lah. Cahaya yang pertama ni apa? Cahaya bergerak lurus. Yang kedua, cahaya boleh dipantulkan. Yang ketiga, cahaya boleh dibiaskan. Contoh cahaya yang boleh dibiaskan apa? Pelangi, indahnya warnamu. Lagi apa? Kanta pembesar, sudu dalam air, bengkok, straw dalam air, bengkok, duit shilling nampak macam dekat. Itu pembiasa cahaya. Okay, next. Kau main apa? Tak buat kerja. Peliklah korang ni. Yang ni dia suruh buat apa? Bising lah. Tutup TV tu. Yang ni dia suruh buat peta buih. Dia suruh buat apa? Peta buih. Tutup TV tu. Peta buih tentang Mama tengah buat tu. Oh, pergi bising-bising bunyi tu. Kenapa? Tutup. tentang sifat cahaya. Cari, dia kata cari apa? Periskop tu apa sifat cahaya dekat dalam dia? Pakai apa? Periskop apa sifat cahaya dia guna? Modul. Kelas. Dia bagi modul. Periskop guna sifat cahaya yang mana? Sifat cahaya tadi ada 3 kan? Cahaya bergerak lurus, pantulan cahaya dan cahaya boleh dibiaskan kan? Ada iklan sikit. Apalah. Ada iklan, ada orang kena marah. Tak buat kerja. Okay, sambung. Apa dia ni? Periskop punya sifat cahaya apa kelas? Hello. Periskop guna sifat cahaya apa? Ketuk. Cikgu suruh buat modul ke tak? Adam? Kembar? Tunggu. Periskop guna sifat cahaya apa? Kimbe. Azrin? Nak kejadian. Macam mana tak tahu. Memang kata Kimbe. Mama ambil iPhone. Periskop guna sifat cahaya apa? Ada 3. Sifat cahaya. Lain. Apa ada? Pantulan. Pantulan cahaya. Okey. Ni apa ni? Ke surat 106. Apa ni? Kaleidoskop. Kaleidoskop. Kaleidoskop ni selalu ada jual ni topong ni dekat tempat mainan. Okey. Cara nak buat dia guna apa? Kertas kerajang aluminium. Dia buat bentuk silinder, dia masukkan dalam apa? Ketah. Kotak berbentuk silinder.
Silinder. Kalau awak nak cari kotak bentuk silinder ni apa benda Yang ada kotak bentuk silinder macam ni. Yang badminton punya bekas potato. Badminton punya bekas tekok kan. Lagi satu ni tisu dapur. Tisu dapur tu kalau awak dah habis guna tisu dia, dekat dalam dia tu ada bentuk silinder macam ni. Awak boleh masukkan kaleidoskop. Awak boleh masukkan aluminium. Kerajaan aluminium tu dah buat bentuk memanjang. Lepas tu masukkan dia dekat dalam lubang tu. Mama nampak ke ni? Mama nampak ke gambar ni? Nampak? Nampak. Mama nampak kat iPhone. Bila awak teropong dia dekat bahagian lubang dia tu, awak akan nampak corak-corak kaleidoskop. Corak-corak cahaya. Itulah kaleidoskop. Siapa pernah main benda ni? Pernah beli benda ni? Saya pernah main dalam dekat kamera handset. Kamera handset. Macam mana awak buat? Saya pergi tempat yang ada macam nak edit tu. Lepas tu dia filter dia ada kaleidoskop. Oh, itu yang dah siap. Kaleidoskop ni dia terjadi sebab pantulan cahaya. Sebab dekat permukaan aluminium tu kan kerajaan aluminium tu kan berkilat. Kan? Berkilat kan? Siapa pernah tengok kerajaan aluminium? Kerajaan aluminium ni yang mak awak guna buat pais. Pais patin. Bungkus makanan yang masak atas dapur. Kan? Kalau kita nak bakar ikan pun guna kerajaan aluminium ni. Dia berkilat. Lepas tu dia kalau kita dah pegang dia akan mudah keromot-keromot. Jadi bila cahaya kena dekat tempat dia, dekat permukaan dia tu yang keromot-keromot tu, dia akan pantul bersilang-silang dia pantul. Kan dia dah lah licin. Lepas tu berkilat. Kan tadi kena licin, berkilat dah rata kan. Tapi yang ni dia sebab dia dah tak rata, dia dah keromot, jadi pantulan dia tu jadi bercelaru. Sebab itulah kita nampak cahaya yang bercorak kat dalam dia. Sebab pantulan dia tu dah merata-rata, jadi nampak corak cahaya dalam tu. Jadilah benda tu disebut kaleidoskop. Dia sekadar mainan je benda ni. Okay. Next. Kaleidoskop ni pun bukti apa tu? Cahaya ada 7 warna sebab bila kena dekat permukaan tu akan keluar macam-macam warna. 7 warna tu lah dia akan berbentuk corak. Okay. Habis dah. Ya. Dah lama dah. Oh. Sikit lagi. Ni. Refleksi minda ni cikgu nak awak salin dalam buku. Boleh? Refleksi minda ni. Buku apa cikgu? Nota ke lagi? Buku nota. Refleksi minda ni adalah apa yang kita dah belajar dalam tajuk cahaya. Okay, salin. Dia ada 2 muka surat ni. Lagi satu. Ni. Ni pun salin. Salin sampai nombor 9. Buku warna biru ke cikgu? Ya. Ada 2 muka surat. Muka surat 107 dengan 108. Okey, habis dah kita tajuk apa? Tajuk cahaya. Bukan patutlah cahaya, tajuk cahaya. Adam. Habis dah kita punya tajuk cahaya. Okay, tengok soalan. Last. Okay, soalan. Macam kita tengok awak pandai tak jawab. Tengok muka surat. Apa tu? 109. Sifat cahaya ialah cahaya bergerak Bergerak lurus. dapat
Dapat Pantulkan. dipantulkan. Pandai lagi. Dan dapat Kan. dibiaskan. Pandai. Okey, nombor 2. Raja di bawah menunjukkan satu penyiasatan tentang sifat cahaya. Apakah kesimpulan tentang sifat cahaya berdasarkan penyiasatan ini? Cahaya berlalu. Ya, cahaya bergerak lurus. Pandai. Okey, 3. Tandakan raib pada fenomena yang menunjukkan cahaya bergerak lurus. Yang mana? Nak. Cikgu punya gambar dah ada orang bulat dah. Ha? Ya ke A? Tandakan pada fenomena yang menunjukkan cahaya bergerak lurus. Ya, betul. A. B tu apa? Ada? Pembiasan cahaya. Kan, nampak itik punya image. Pantulan cahaya. Yang C tu baru bias. Yang C tu baru pembiasan cahaya. Ashraf dengan Faris dapat tak? Faham tak? Ke Ashraf dah keluar ni? Aisyah ada lagi. Jangan Ada tak lagi. Tak apalah. Okey, nombor 4. Padankan objek legap. Apa bayang-bayang dia? dekat jelas. Yes. Luxina? Tuk Sina tidak jelas. Adam. Tapi ada. Betul. Ini ada Cahaya? cahaya. Tak jelas. Yes. Jelas. Jangan salah tau, kita dah bincang dah ni. Okey, bandingkan kejelasan bayang-bayang yang terhasil antara objek lut cahaya dengan objek legap. Apa beza lut cahaya dengan objek legap punya bayang-bayang? Lut cahaya bayang-bayang dia tidak Tidak jelas. jelas. Manakala objek legap bayang-bayangnya jelas. Okey. Jelas. Next. Last. Nombor 5. Apakah faktor yang mempengaruhi bentuk bayang-bayang? Bentuk dulu dia tanya ni. Saiz bayang-bayang. Kan. Bayang-bayang. Faktor yang mempengaruhi bentuk bayang-bayang. Muka surat ni. Orientasi dengan apa? Arah. Ya, betul. Muka surat apa tu? Muka surat 93. Okey, nombor 6. Nyatakan faktor yang mempengaruhi saiz bayang-bayang. Muka surat 92. Ada tiga. Jarak Bayang-bayang. objek dari cahaya. Jarak objek dari skrin. Lepas tu jarak cahaya dari objek. Okey, nombor 7. Dalam satu penyiasatan, sekumpulan murid tahun 4 menjalankan eksperimen untuk mengukur saiz bayang-bayang dengan mengubah jarak antara sumber cahaya dengan objek. Jadual di bawah menunjukkan hasil keputusan. Kalau yang jarak dia 10 cm besar, 15 cm sederhana, 20 kecil. Soalan. Berdasarkan penyiasatan di atas, bagaimanakah kumpulan murid tersebut telah menambahkan saiz bayang-bayang? Dia menambahkan jarak di antara sumber cahaya dengan objek. Dia tambahkan jarak, barulah dia punya bayang-bayang tu jadi besar. Okay, apakah kesimpulan yang dapat dibuat daripada penyiasatan ini? Jarak sumber semakin bertambah jarak di antara sumber cahaya, semakin besar bayang-bayang. Bahaya pula dah. Okay, sikit lagi. Nyatakan semua pemboleh ubah yang terlibat dalam penyiasatan ini. Pemboleh ubah manipulasi yang mana? Ni dekat jadual ni. Mana satu pemboleh ubah manipulasi? Ni jadual melintang. Yang atas ke yang bawah? Adab? Kembah? Azrin? Ashraf? Faris? Pemboleh ubah manipulasi. Atas ke bawah? Jarak ke saiz?
Yang ni ke yang ni? Teka je. Jarak. Ya betul. Janganlah takut-takut. Boleh ubah manipulasi jarak di antara sumber cahaya dengan objek sentimeter. Kau boleh ubah dimalakan. Yang ni. Ingat tak boleh ubah dimalakan yang tetap. Objek dia kena tetap. Kalau awak nak tengok bayang-bayang rama-rama, kena objek dia rama-rama lah. Betul tak? Betul. Boleh ubah bergerak balas? Saiz bayang-bayang. Okey. Nombor 8. Nyatakan sifat cahaya dalam aplikasi di atas. Cermin sisi ni. Apa dia punya sifat? Dia pandai. Nombor 9 ni kena lukis gambar sinar cahaya. Ni otak ni. Bagaimanakah kamu boleh menjadikan saiz imej ikan yang dipamerkan di dalam akuarium kelihatan lebih besar daripada saiz asalnya? Apa? Ikan dalam akuarium, macam mana kita nak jadikan dia lagi besar? Macam mana? Pasang apa? Kan kalau cahaya ada, barulah terjadinya pembiasan cahaya. Jadi dalam akuarium tu kita kena pasang air. Akuarium memanglah ada air. Cermin. Akuarium memanglah cermin. Pasang apa nak bagi nampak ikan tu ni? Kan cahaya-cahaya. Pasang apa? Lampu. Ya, pasang lampu. Ada orang bagi jawapan. Kalau kita pasang lampu, ikan tu lagi nampak lagi besar sebab berlakunya pembiasan. Ada cahaya, kena air. Lepas tu dekat mata kita, dia lalu udara pula dulu. Sampai kat mata kita baru kita nampak ikan tu besar. Okey, tamat. Selesai tajuk cahaya. Yeay. Habis. Okey. Lepas ni nanti kita belajar bunyi. Okey, habis dah. Terima kasih semua yang join. Ingat tau salin refleksi min? Okey. Refleksi min? Dah. Salin. Dua muka surat. Okey, terima kasih. Sorry ambil masa terlebih. Tapi rehat kan sekarang. Okey, jumpa lagi. Bye, boleh keluar. Bye. Faham tak tajuk cahaya? Padam je tiba. Faham. Okay. Alhamdulillah. Bye, jumpa lagi. Cikgu yang sains tu kena tulis dalam buku warna biru.